So, ada yang dah buat kan? Okay. Ada yang dah buat kan? So, siapa nak ni? Show soalan 1A. Okay. Ada yang nak buat tak? Soalan 1A. Ali? Ada Ali tak? Hello? Hasif? Ada sir, saya ada jawab A tu. Tapi tak tahu betul ke tak. Cuba? Show. So, you show dulu and saya check macam mana nak jawab soalan assessment ni. Ya, termasuklah final assessment. Okey. Nampak tak sir? Agak kabur. Kabur macam mana saya nak buat macam Oh, mana? you're using RStudio. Okay, tak apa. Okay, where's the mana line to questions 1A? Ada. Saya kena run dulu. Mana yang ni Ini waktu ini. Dalam question tu dia cakap dia nak range 18 sampai 40 Aha, betul. Jadi macam ni betul ke sir? So dia nak guna range of Y means Y lim Y lim. Saya guna Y lim. Y lim betul. Y lab. Y lab saya buat rain. Okay. Okay, class. So we have two data here, rent and yield. So siapa paksi X dan siapa paksi Y. So X affect Y. Okay. I repeat, X affect Y. So maksudnya variable X mempengaruhi nilai Y. So antara yield and rent siapa yang mempengaruhi siapa ni? Saya rasa rain pengaruhi yield. Good. Okay, so terbalik ni rent mempengaruhi yield, maksudnya rent akan jadi paksi X. Okay. So you punya ni dia punya paksi terbalik. Okay. Lahir songsang ni. So macam ni. Okay, ni pun kan. So, saya run balik. Allah. Macam ni. Patutlah saya run ni tadi. Tak ada dua. So jadi macam ni saya. Okay, yield and rent. Betul ke data? Data con Data con. Okay, data con. Okay, good. Kenapa ada red line Red line tu saya tengok. I think red line is for question B. Question B saya ada buat juga sini. So buang dulu red line tu. Buang dulu Macam mana nak buang? Saya run balik ni kan. Run je lah yang that one. Okay. This one. Okay. Okay, betul lah. So, cara nak jawab soalan untuk questions 1A ni. First, you kena copy you punya R command. Okay, R command adalah satu markah. Okay, that one. You copy dalam answer script. And the second one mesti ada R output. R command dengan R output
kena ada. Okay. So ini untuk lab test lah. Kalau soalan bagi you dah ada output, okay, contoh soalan bagi you this graph, relationship between yield and rent ni, dia bagi you graph ni, and soalan ask you perform R script, tulis satu R script yang boleh generate this graph. So you just copy you punya R script sahaja, R command tu je. So tak perlu copy R output. Okay. Tapi kalau soalan macam ni, 1A ni dia tak bagi you R output, so you have to copy dua-dua, R command dengan R output. Okay. So macam mana nak copy graph? Go to graph, right click ya. Okay, right click graph tu. Boleh tak? Boleh sih. Ni boleh copy image Copy image. Okay. You can copy image. Okay, so that's one. Untuk 1A, suitable title, relationship between yield and rent. Okay, good. Okay, rent. I think your what? Paksi tak seberapa betul Yield in metric ton and rent in millimeter square feet. You have to add that one. Dekat label Tapi tak apa, kalau macam ni saya tutup mata je. Tapi kalau soalan bagi you R output, dia ada, you kena write R script, R command, sebiji dapat output tu. Kalau tak dapat sebiji, akan tidak markah. Tapi kalau macam ni tak apa, saya terima je. Okay. So be careful dengan kalau soalan bagi you R output. Dia kena sebiji dengan R output tu. Kalau tak sama, then tak ada markah. So introduce line 1B. Saya tak record. Okay, introduce line. Okay, can you enlarge the command here? The you punya R script. Macam mana saya nak enlarge? Sebab dalam when you introduce the, okay, tak apa, saya share screen. Okay. Biasanya yang red line ni yang student selalu salah. Kadang tak appear red line tu. Not. Data visualizations. Okay, the plot. This is QQ plot. Okay, this one. Tak keluar. Ni dah share screen. Tak share. Okay, look at this is the first command untuk yang 1A tu. So the first here adalah X, variable X. And kat sini adalah Y. Plot X, Y. Okay, so jangan terbalik Kalau you terbalik, then you punya paksi pun akan song-song lah. Okay. Variable X, X affect Y. Okay. So kat sini tadi adalah apa nama dia? Rent, and Y is the yield. So this is how we scatter plot. Untuk introduce the line, okay, what we call as the linear line. So we are using appline functions. Kat sini dalam functions LM ni, linear model. Linear model, dalam functions linear model ni, the first you have to put Y dulu. Then X. Saya enlarge ini. Okay, dia terbalik. Kalau you nak plot XY,
But kalau nak apply linear model y, x. Y come first, then x. Because y is the dependent variable and x is the independent variable. So kalau you put x, y kat sini, okay, nanti you punya red line tu tak appear. Okay. Ada tapi tak termasuk dalam layout graph tu. So kat sini adalah y, x. So dia terbalik. This one. I stress on this because this graph always and always keluar dalam exam. Assessment, lab test, written test atau final assessment. Antara satu tu dia akan keluar. So that's how we introduce red line. Kalau soalan kata red line, then you have to color red lah. Ini dah soalan. Okay, red line. Jangan bagi blue pula. Okay, exactly the same. So kita nampak you faham the questions. Programming dia problem solving kan. Kalau you bagi blue means you tak solve problem pun. So describe the pattern and interpret the relationship. So yang ni ada berapa soalan kat sini kelas? Dua kot. Ada berapa soalan? Dua. Ada dua. Satu describe the plot pattern and satu lagi interpret the relationship. So mungkin interpret relationship ni explain dalam topik. Ada saya explain tak dalam video. About the relationship positive or negative. So if like this so kalau pattern means dia as the wind decrease, temperature pun decrease. Okay. So the relationship adalah negative relationship. Downwards menurun. Kalau dia menaik, contoh yang graph untuk yield tu, dia ada positive relationship, means the graph increasing. As the rent increase, then the yield will increase. So that's how you answer the question. So kat sini ada dua soalan. Double barrel questions. Means one questions ni consists of two sub questions. Okay. The patterns and the relationship. Ada perkataan and kat sini. Okay, D ni. Okay, D ni selalu students tak dapat jawab. Dapat jawab but sure akan ada deduct mark. So please apa tadi? Hasif. Ya saya. Buat D. Buat D share screen. Kena baca betul-betul soalan dia. Ni maksudnya kita dah tengok ni distribution untuk yield Assumption normally hence plot by set that can depict the distributions of yield. Yeah, they're not distributions of yield. Maksudnya you have to plot. You have to create 3 plots yang boleh tell the distributions of yield, dan dengan syarat ketiga-tiga plot tu plotted side by side dalam satu layout lah. Okay. So saya ada buat sikit tadi. Jadi boleh guna box plot. Yield kan? Histogram kan?
Box plot. Satu lagi boleh ke guna Tengok nota. saya tengok jap. Apa satu plot lagi? Pakai normal curve. Normal curve boleh. Okey. Ada satu graf lagi. Yang kalau tak nak guna normal curve, Pakai apa lagi boleh ya? apa yang you belajar? Sebenarnya dah semua graf dalam apa yang you belajar tu can depict the distributions. QQ plot. QQ plot. So you have 4 graph. Okay? You can you ada 4 graph untuk distributions. So you can choose 3 of them. So you choose box plot, histogram, and normal curve. Okay. Saya okey. Ini nota. Yel. Color dia tak state jadi boleh guna apa-apa je. Depend on. Ylim dia tu kena specify ke tak payah? Sebab dia tak minta. Okay, buat dulu. Saya buat dulu I think ODL ni sangat senang kan, sebab you can open book. So there is no reason to fail, right? For subject assessment. Lepas tu okey. Kalau saya clear dulu. Macam mana? Allah. Macam mana saya nak view ni? Saya ingat Ya lah, boleh ya. boleh So, okay, kelas menjawab soalan. What is the questions? Kita kena tengok plot dulu. Tu You have side by side. the last sentence. Make sure all plots are easily to be read. Maksudnya you just look at the easy to interpret. When you're just looking at the graph, then you know what is the graph are all about. So apa yang penting dalam graph? You tengok graph tu dah you tahu. Oh, this is graph about what? Apa yang can tell graph ni tentang apa? At what part? Title. Look at your graph. Bahagian mana yang boleh tell graph ni untuk apa? Tengok skewness. No, miss. Part of your graph ni ada yang boleh menunjukkan bahawa graph ni untuk apa sebenarnya? To show what? Kat bahagian mana graph yang boleh tell you dah? Untuk apa graph ni? Graph ni apa sebenarnya?
Okay, senang cerita. Look at the box plot. Box plot ni untuk apa ni? To show what ni? You nak show apa ni box plot ni? Dia punya yield. Yield what? Distribution of the yield. Distribution of the yield. Macam mana you tahu distribution of the yield? Tengok kiri dengan kanan dia tu. Saya tengok kiri kanan, saya tak tahu ni distribution of yield. Tak clear Bukan tak clear. Ada yang tak ada dalam graf ni. Label Kalau orang tengok dia tak tahu apa benda ni. Apa? Label kot, title. Level and Title. Title tu yang penting. Yeah, betul. Title yang menceritakan ni graf apa sebenarnya ni. Jadi You have to be careful. Yang ni soalan dia keluar 9 marks. 9 markah. banyak Banyak. Dia soalan dia macam ni je. Simple. Okay. Kita nak you faham tak soalan? yield. Distribution of yield lah. Betul? Okay. Kasih clear dulu. Ni kasih run. Allah. You tak run apa dia punya layout dulu. Ini. Okay. So the second graph, histogram of yield. We know that the histogram, but histogram ni show what? Distribution of yield juga. Distribution of yield juga. Okay, dan itu okay, acceptable. Okay. Okay, good, boleh dah. Okay, again, this D ni dia tak bagi you output, so you kena apa yang you perlu put in your answer script adalah first one adalah R script you from par until the last one to plot. So this the R script ni I think 6 or to 5 mark and graph tu dalam 3-4 markah. R output you copy the graph. So jangan copy satu-satu. Kalau you copy satu-satu, you copy box plot fast, you copy histogram fast, itu tak menunjukkan you plot on the same layout. Okay, sebab dia nak side by side kan dalam satu layout kan. So you kena copy this one, the whole thing. So baru kita nampak dia dalam satu layout. Side by side maksudnya sebelah menyebelah. Okay. Kalau you buat layout 2-1 boleh tak? 3-1. Tak boleh. Tengok cuaca lah. Kalau hujan bagi betul, kalau panas kita bagi salah aja. Okay. So that's how you answer the questions. R script and R command. I repeat kalau soalan dah bagi you R output, kalau macam soalan ni you kena copy R script dengan R output. If the questions dah give you R output, okay, contoh dia bagi you this plot, box plot, histogram and density curve ni, then the question asks you
Okay, write an R command to deliver the outputs, the following outputs. So you just copy the R script sahaja. Okay, tak perlu copy R outputs. Understand? Faham sir? Okay. So good. Soalan E. Okay, soalan E. Baca dulu by using an appropriate test, perform hypothesis testing to test the normality of yield of the cone. So hypothesis testing, highlight hypothesis testing means you tak boleh use plot. Hypothesis termasuk dalam inferential analysis. Okay, so you cannot use plot to depict the normality of yield. And so you have to perform hypothesis testing. So ada berapa hypothesis testing untuk normality? Ada berapa jenis test? Kelas? 2, Okay, dua. Apa dia? Kolmogorov and Kolmogorov, Smirnov, Shapiro. Shapiro. So which one is the easier command, the easier functions to test the normality? Sebab dia tak mention kat sini kan, use which method by using an appropriate test. So you can choose lah. So you can choose either to use a Kolmogorov Smirnov atau Shapiro Wilk test. Depends on you. Okay. So you nak use mana ni, Hazif? Saya rasa saya nak guna Shapiro. Shapiro senang kan? Shapiro senang. Okay, Shapiro senang. Shapiro.test. Yield. Oh, bestnya guna studio. Dia boleh predict. Saya run. There you go. Okay, this one. Okay, untuk soalan ni. Okay, untuk soalan hypothesis testing, what you should copy on your R script, answer script, sorry. Your R script dengan your R output. Okay. R script Shapiro.test tu 1 markah. Di R output 1 markah. Okay, mana datangnya 3 markah lagi atau 4 markah? Biasa dia 6 markah soalan E ni. So mana datangnya 4 markah lagi? Okay, let's say the soalan E ada 6 markah. Okay, R script 1 markah, R output 1 markah. So 4 markah kat mana? Conclusion. No. Tu. Perform hypothesis. Ni dia 4 markah. Step 1, hypothesis. What is your hypothesis? Apa pula berat? Ini open book betul ni. Open book. belum biasa lagi, belum biasa. So yield is normally distributed. Okay, good. Setengah markah. H1 yield is not normally distributed. Okay, 1 markah. 3 markah lagi. Step 2. Saya dah lupa dah ni. Tengok significant level. Ni tak ada markah. Tak ada markah Tak apa, letak je tapi tak ada markah. Sebab kenapa significant level tak ada markah? Sebab soalan Dia dah dah bagi. bagi. Yeah. 0.05. 0.05. Okay, step 3. Step 3. Kita ambil p-value yang dia dah bagi. P-value. Ni ada markah 1.
0.04132. Okay, sebab kita nak tahu you boleh baca R output ke tak. Okay, so P value 1 markah. Decision rule. If P value greater than 6. 0.05 je. Oh, terus boleh letak 05. Tak ada. Reject H null. Okay, good. Yang ni pun tak ada markah sebab hafal je kan. Step 5. Ni 1 markah. Ni decision dia. Since P value zero point zero less than 0.05, jadi fail, reject H null. Ya ke? P value 0. Salah tu. Betul Less lah. than kan? H null. Yeah. Ni Tu 1 markah. type 6. And ada mark. Yield is normally distributed. Okay, full mark. Dah. So ni cara jawab untuk soalan hypothesis testing. First, copy R script. Second, R output, yield tu. And the third one adalah perform hypothesis testing punya step. Then you akan dapat full mark. Okay. Cuba highlight Hanzif yang mana nak kena copy. First one. First dulu kan. R script dulu. Okay. That's one. Second is R Ni output. R R output. dulu. Tu baru Then step barulah. 1. Lepas tu P value. Hmm. Lepas tu yang ni. Lepas tu yang ni. Okay, good. Okay. Tak selamat tulis semua step tu. Baik sir. Okay, F. The same thing, hypothesis testing. You know what? Soalan E dan F ni adalah soalan bocor. Maksudnya soalan bocor means these questions adalah wajib pada lab test, pada written test, pada final assessment. Maksudnya you dah dapat 12 markah dah free. Sebab kita punya syllabus is very limited tau. Saya pun dah bosan dah ajaran sebab yang tu je. So hypothesis testing you ada 2 je. So hafal je ni. Cara dia lah. Hafal cara dia, step dia. So you dapat markah dah. So F, T-test. Ini soalan wajib keluar. Test of normality and T-test. Is the clam. Okay. Okay, good. Terus keluar. Okay, good. Okay, copy R script dengan R output. Okay, dapat 2 markah. And now perform the hypothesis. You will get another 4 mark.
Okay, 1 mark. Okay. If P value less than alpha. Okay. Okay, kalau ada 6 markah saya bagi 5 mark. 1 markah hilang. Okay, 1 mark for the test, our script, t.test. 1 mark for the R output. And 3 marks for the hypothesis testing step. Ada satu step yang salah. Okay, ke hypothesis. You dapat 3 markah aja. So, kat mana yang salah? Step mana yang salah? Step 1, step 2, step 3, until step 6. Yang mana salah? Kelas. Step 6 kot. Step 6. Ada code pula tu, tak yakin. Step Okay. 6. Step 6 yang salah. So, you lose 1 mark there. So, kalau you fail to reject H null, in other words means, which is kita tak boleh say, means we have to admit that H null is correct. So H null said that the count is 33 metric ton. So kat situ you kata we don't have enough evidence to conclude. Maksudnya what? You tak accept H null. Oh, jadi patutnya ada We have, enough we lah. do. We have je. Okay. This Yeah. one betul. You mengiyakan the null hypothesis. Okay. Betul. Okay. Okay. So, 1 markah dah hilang. Sebaik ada exercise. Okay. So Assalamualaikum. okay, question 2 ni. Ni for AI pun I think ada masalah untuk for question 2.
So question tu you dah buat ya? Question tu saya tak buat lagi. Okay, question tu. Okay, saya give you 15 minutes. 5 minutes boleh siap. So 15 minutes, tolong create functions untuk A sahaja. Dalam lecture, kalau dalam lecture saya tak sentuh, saya sentuh functions dengan loop saja kan. Means yang others tu, if else, while loop, tak akan masuk dalam final lah. Okay. Saya tak akan masukkan dalam final. So saya nak you create a functions 2A ni. So I give you a 15 minutes. Okay. So you cannot use a built-in function such as sum, min, var, and sd. You cannot use a built-in functions, sum, min, var, and sd. Okay, cuba 15 minutes. Try. Soalan function adalah soalan wajib. Biasanya 10 markah lah. Pak Yani kalau dia ada function saja 10 markah. Okay, dah dapat belum? Okay, kenapa you nak loop banyak kali Oh, boleh pakai I satu think loop. just sekali je lah. Because what? Okay. Because the length of x and the length of y is same. Okay, the length of x and the length of y should be equal sebab dia pair sample. Okay, so this is for some x, some y, xy. Okay, dua lagi kita ada, x square and y square. X square, some zero and some y square. Okay, all these value need to be find first, sebab these value are required, needed, okay, to calculate the R. Okay, so some xx plus xi. Okay. Y. Okay, good. So you are now you are calculated the values. Now substitute all the sum of square dalam R.
So masuk dalam formula R. No. X, Y, okay, good. So what is N? You define N ke atas. What is N? So N equal to what? Okay, good. So dalam for tu I in 1 to N lah kalau macam tu kan. Sebab you dah define what is N. Okay. Proceed nak dapat dah tu. Okay, good. Last one. Okay, now substitute all the SS dalam R. Capital R, okay, good. Macam mana nak square root kan? Okay, good. Okay, done. So now print R.
Okay, cuba run. The whole program. The whole functions. Okay, now cuba find the soalan B. Dapat tak jawapan yield and so regress. Yield dulu. Regress kurungan yield koma ren. Sebab dia ada dua input kan, X and Y. Cuba you punya regress ke atas. You buat apa? Regress X dulu lah. Means you have to put X, ren, Y, yield. Sebab ren is X yang tadi. So kat sini ren dulu lah. Okay, yield. Sebab yield is Y kan. Okay, cuba run dapat tak? 0.4. Okay, good. I got the same. Dapatlah 10 markah. Congrats. Thank you sir, tolong saya. Soalan yang soalan C tu okay, tak perlu tak masuk syllabus. But you Sir, can, ya. dekat bahagian A tu, dia Bahagian suruh output tu ada y-intercept dengan slope. So kena kira jugalah kan. Kena buatlah formula dia dalam. Oh, okay. Saya tak terlepas pandang. So what is y-intercept A? Ada A tak formula? Ada. Okay, masukkan formula. Maksudnya di bawah R tu lah. Di bawah R. No, before print. Sebab nanti dia akan, okay, A equal to, apa formula dia? Masukkan formula dia. Okay, sorry, saya terlepas. Saya ingat nak kira R ni. Betul ke? Minus B. Apa B? Good. You have to find B. Okay. Mesti budak cemerlang ni. Azim ni. Sum of X. I think your B is wrong. Sebab dia guna SS. Betul tak? Your B is SS. Y over SSXX. Then you can calculate A lah. So B times. Okay. Now dalam print tu masukkan RAB lah. So, masukkan RAB. Print sekali tak boleh. Koma BA. Cuba run and okay, regress. Kosong. Okay, cuba print kat depan R tu. Okay, tulis data.frame. Data.frame. Okay, kurungan. Okay, tutup lagi satu. Cuba run again. Okay. Okay, so the final regression equation. So y equal to, so your answer should be y. Azif tulis. Tulis apa sir? Kat mana? C itu y Y equals. equals. So A apa?
what is the value of A? 23.55. Oh, Ah, sini okay, plus what plus is your B? Okay, darab dengan X. X Ya. That's the final model. to Okay. in Y. Oh, X not fun. So kena Tak nyanyi. boleh. Oh, you nak buat macam tu. You kena use PES. Let me guide you. Saya tak tahu saya ada ajar PES or not. Sekejap You nak tulis ni output dia like that. Okay, tak apa. Ya. Okay, print. Okay, print what quotation mark dalam bracket tu. You nak juga tulis kan? Okay, tak apa. Quotation mark. Okay, equal tu. Okay, copy yang atas tu. Sekejap. Print. Kat mana Sekejap. Sekejap. Yang 23 tu you change kepada okay, lepas equal tu print quotation mark y equal, lepas equal tu you put quotation mark, okay, comma, a, comma, space. Lepas tu after the quotation mark tu, cuba alihkan you punya mouse lah, saya tak tengok. Okay. Lepas tu lepas quotation mark tu space. Dah space lah. Satu space ya, tu ada dua space ke apa? Satu je. Okay, lepas plus tu satu space lagi. Quotation mark. Okay, comma. B. Comma. Quotation mark capital X. X dalam okay. X. Okay, then you copy this one ke atas, bawah print. Okay, lepas tu print kat depan tu. Sekejap belum habis lagi. Depan print tu. Okay. Kurungan. You nak sangat kan? Okay, depan print tu. Okay. Kurungan. Okay, paste. 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 Okay, that one. Okay, ujung sekali kurungan, tutup. Okay, cuba you run that one. The whole program. Okay, cuba regress. Regress yang atas, regress. Keluar tak? Okay. Y equal to pass. So dia ada semicolon. Cuba letak kosong kat depan pass. Kosong. Dah kosong ke tu? Kosong. Value kosong. Kosong ke tu? Kosong betul. Cuba run. Okay. Lepas tu regress. Sebenarnya tak perlu pun. Saja ni Saja. Cuba regress. Dah.
Dah, keluar sini. Mana ada PES tak ada kosong, ada kosong yang PES you. Sini, dia. PES 0. Zero ni. Ada, tak ada. Dekat screen tak nampak kot sebab dia punya frame pun macam pelik kot. Okay, tak apalah, mungkin memang ada quotation mark tu. Okay lah tu. Okay lah, saya terima lah. Okay kat ni. Kalau nak cantik, apa nama dia, bundarkan nilai A, nilai B, nilai A tu, R, A, B tu. Bundarkan dia. Panjang sangat kan? Kalau nak cantik lah, kalau nak comel. Kalau nak markah, baik je. Okay. Okay lah tu. Pandai sangat, susah pula. Betul juga, pening-pening ni. Tak apa, lab test dengan written test, kita bagi function yang simple-simple. But dia lebih kurang je, tak boleh nak sebab kita R ni dia stress on statistics. So kita tak boleh lari daripada that field. Dan macam Python dia, you have to develop apa-apa kan, develop program. So yang ni tak ada, simple je, don't worry. Okay. Alhamdulillah. So any questions? Okay, written test dia lebih kurang macam ni juga. Lebih kurang. Cuma dia ada teori sikit lah. Teori means apa kebaikan R, apa perbezaan R dengan Python. Itu written test. Dia ada sedikit lah macam 20 markah macam tu lah. The rest macam soalan lab test. Okay. Dia ada teori sikit. Apa perbezaan sort, rank dengan order. Contoh lah. Contoh je. Sir? Ya. Untuk written test kan, maksudnya kalau soalannya macam ni, kita kena tulis semua coding ni lah? Yup, absolutely. Okay. Korang bersyukur tahu ODL ni you use computer. Kalau bukan zaman ODL, masa zaman prasejarah dulu sebelum COVID ni, dorang kena tulis tangan tau. Dorang tak tahu pun functions tu ada error ke tak, dorang kena tulis tangan, tak boleh guna komputer. So, korang ni lucky sikit lah, dah lah open work, dah lah open book kan, kena guna R lagi. Software senang, nak check jawapan you betul atau tak. Alhamdulillah. So, dorang kena tulis tangan tau, tak boleh code kat komputer. Yang ni untuk written test ni tulis words lah kan, bukan tulis tangan kan? Tulis type. Tapi Alright. biasa students akan buat ke R editor ni, dia copy je dalam pergi answer script. Alright, Just copy lah function ni daripada regress sampai tutup tu. Just copy pergi R script. Itulah jawapannya. Okay. So as I said sebelum ni, kalau soalan tak bagi you R output, you kena copy script dengan R output sekali. But if the questions give you the R output, okay, tulis R command yang menghasilkan this following graph. So you kena bagi R script sahaja. Okay, macam tu. Kalau soalan teori, what is the difference between R and Python? Nanti you type je lah. Tak perlulah tulis tangan. Itu kebaikan you lah. ODL. Okay, anything else? Jumaat ni kita lab test dulu. Isnin dan written test. Any questions?
Okay, kalau tak ada, then we stop here. Thanks for joining the class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sir. Thank you sir. Thank you, 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 sir. Yeah, welcome. Thank you, sir. Yeah, Thank you, welcome. sir. Thank you, sir.